Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان ورزقا ليلة القدر. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada tengah hari yang mulia ini, pada waktu yang barakah, Allah Ta'ala izinkan kita sekali lagi dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam surau SNI kita. Alhamdulillah, yang mana untuk makluman tuan-tuan, surau ni dah lama aktif semenjak saya duduk pada tahun 2018 kalau seingat saya. Di antara surau-surau di sekitar Seri Kembangan ni yang begitu aktif, mengadakan kuliah, mengadakan majlis ilmu, program-program dan sebagainya. Dan Ustaz dapat makluman juga bahawasanya surau kita menyediakan iftar jama'i, insya-Allah sepanjang daripada bulan Ramadan jika tidak ada apa-apa halangan. Jadi alhamdulillah, satu bentuk kemeriahan, satu bentuk kita panggilkan pengimarahan untuk sama-sama kita mengambil kelebihan di dalam bulan Ramadan, yang mana kata Nabi SAW, man sama ramadana imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambih. Siapa dia yang betul-betul masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Nak sebut iman takwa ni payah. Semut beriman, semua orang boleh sebut. Nak beriman kan? Tapi macam mana nak maintainkan keimanan tu sehingga habis daripada Ramadan dan keluar daripada Ramadan. Ni dia kan. Kadang-kadang kita 10 malam yang pertama alhamdulillah ramai, tapi dia dah pergi yang kedua, pergi yang ketiga. Jadi itu sebagai ujian bagi kita. Walaupun alhamdulillah, di tempat kita ni, di laluan utama kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup baik kedudukan strategik kita punya rumah Allah, surau kita. Mudah-mudahan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita sebut tentang Ramadan ni tuan-tuan, satu bulan yang mulia, Ramadan Karim. Bahkan hari ni berlega-lega lah kalau di video ke kan. Ramadan tiba. Anak ustaz pun Ramadan tiba. Entah apa Ramadan tiba kan. Tapi tak apa, alhamdulillah kita bagi menghayati, memperdengarkan. Cumanya bila masuk tentang Ramadan ni tuan-tuan, kita tak nafikan semua manusia semuanya dalam keadaan sibuk. Semua Ramadan, baik sudut daripada beribadah, daripada sudut kerja. Kalau tengok sekarang waktu puncak balik kerja, pergi kerja, lagi jam lagi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Tetapi kita kena ingat, bila sebut tentang Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada pada bulan ataupun pada kaum ataupun pada nabi sebelum daripada kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat. Jadi jangan tuan-tuan kata, alah Ramadan sama je, kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi terdahulu dapat. Ya, Ramadan tu ada, tetapi intipati ganjaran
Yang berlaku di dalam bulan Ramadan tidak berlaku kepada mana-mana umat kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan khas ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan inilah Allah taala turunkan Al-Quran. Mukjizat paling besar. Kita buat tadarus. Baru ni ada seorang hamba Allah datang jumpa Ustaz. Bukan datang lah, dia macam bertanya soalan. Dia kata, Ustaz, kita ni buat tadarus ni Ustaz, betul ke kita khatam Ustaz? Ustaz kata, kenapa pula tanya soalan macam tu? Sebab saya ada dengar satu Ustaz ceramah, dia kata, kalau kita duduk dalam bulan Ramadan, kita buat tadarus, tak dinamakan khatam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ada kata bukan baca pun. Subhanallah. Itulah nama halaqah tadarus. Waktu ustaz baca, tuan-tuan semak. Waktu tuan-tuan baca, ustaz semak. Yang kata bukan tadarus tu, waktu saya baca, tuan-tuan tidur. Itu betul tu. Nah, bila kita sebutkan dalam halaqah, ada orang buat 5 orang, ada orang buat 4 orang. Nah, waktu baca tu Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi, kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ada baca, semak. Maka itulah dinamakan tadarus. Ada kata, oh tak dapat lah pahala khatam 30 juzuk. Wal'iyazubillah min zalik. Sebab tu, ni bila kita faham, bila kita reti, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita tahu. Memanglah tidak dinamakan baca, sebab memberi ruang untuk bergilir-gilir untuk kita baca. Dalam pada masa yang sama, kita tengok mana kesalahan, kekurangan. Sebab pengalaman Ustaz kalau ajar mana-mana orang lah, Ustaz mengajar rumah ke rumah ni, mengajar Quran ni, kebanyakannya yang akan bagi tahu Ustaz, Ustaz, kenapa kalau baca dengan Ustaz ni banyak je salah dia? Saya kata, betul lah, yang salah tu Ustaz tegur lah. Yalah Ustaz, tapi masalahnya kalau baca seorang-seorang tu tak ada pula salah, kata dia. La ilaha illallah. Dia baca seorang, memanglah kan, waktu baca seorang-seorang. Sebab tu ada program tadarus, ada program halaqah kita buat. Untuk apa? Untuk kita menyemak, check and balance. Untuk kita, Ustaz salah tu Ustaz. Ustaz tersebut salah. Tak bang, salah tu bang. Maka itulah dinamakan program untuk membaca qiraatul Quran. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan ada orang bimbang untuk buat beribadah. Tetapi daripada kalangan masyarakat umum, generalnya, dia tidak takut dan khawatir berbuat maksiat. Tak takut tuan-tuan. Hari ni nak buat maksiat, Allah bangga lagi. Seronok lagi buat maksiat. Ramadan ke tak Ramadan ke. Lepas tu bila sebut Ramadan, asal perkataannya ramda, maksudnya panas. Panas cuaca ke Ustaz? Boleh jadi juga kan. Tengok cuaca dekat rumah, dia punya panas dia. Boleh tahan. Sahabat-sahabat yang pergi umrah dalam bulan Ramadan, subhanallah, memang tak dinampikan panas. Tetapi apakah panas yang dimaksudkan sebenar tu? Cuaca ke Ustaz? Betul juga. Tetapi yang dimaksudkan adalah sifatnya membakar, menghangus. Bakar mana panas ni Ustaz? Hangus mana? Lenyap mana? Dosa-dosa dan maksiat yang kita buat sebelum daripada ni. Itu tujuan Ramadan diberikan kepada kita. Bila tiba Ramadan, orang yang betul-betul mengharapkan pengampunan dan redha daripada Allah, ini kita ramai lah. Kita bangun semayang tarawih, kita bangun qiyamul lail, kita tambahkan sedekah, kita duduk iktikaf, kita sponsor orang makan, kita datang lagi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, buat apa-apa yang patut, masjid dan surau dan sebagainya. Maka Nabi SAW sebut, masuk dalam bulan Ramadan, man sama ramadana imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia masuk dalam bulan Ramadan betul-betul minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia. Ini Nabi sebut ni dalam hadis sahih. Kecuali 2 saja. Ini tak nak dengar ni, tapi kena dengar juga walaupun tak nak dengar. 2 saja. Datanglah Lailatul Qadar ke, datang apa Allahumma salli ala Muhammad 17 Ramadan, nuzul Quran ke, apa lagi? Datang bulan Ramadan kita,
10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. 2 golongan saja. Kata baginda Nabi SAW, you kena be careful, hati-hati, mungkin termasuk daripada kalangan kita, mungkin. Yang pertama, wal'iyazubillah min zalik, mudah-mudahan tak adalah orang yang syirik, ay syirku billah, murtad kepada Allah. Okey, murtad keluar agama kan. Hari ni dah mula ada dah, bukan hari ni lah, lama dah. Alah ustaz, 18 tahun ke atas, tak apalah ustaz, sekati lah kan. Nak masuk agama lain ke agama apa, ni mula ni. Nah, sedangkan Islam adalah agama persekutuan, bebas diamalkan dan bebas juga berdakwah. Tapi agama lain, dia hanya boleh beramal saja, dia tak boleh berdakwah. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, kena faham. Dia sebut dalam peraturan undang-undang dalam negara kita. Jadi yang muda-muda, alah hak asasi manusia ustaz, apa salahnya? Kalau hak asasi manusia jadi macam kaum Nabi Lut dah. Masalahnya ustaz, jantan dengan jantan, betina dengan betina, kalau bahasa kasarnya dah. Alah ustaz, laki kami dah jadi feel in love lah ustaz. Nah, hati-hati. Nah, elok-elok ni bulan Ramadan ni Allah Ta'ala pelihara kita, wal'iyazubillah. Nah, satu-satu benda yang Allah Ta'ala turunkan ujian musibah, takut tak mampu kita nak pikul kan. Kebakaran bila semalam budak meninggal tu mana? Muar ke mana? Terbakar musik terbakar. Allah, hai ustaz, kalau tengok macam tu dengar berita-berita macam tu budak pula tu katanya apa, terbakar lintas-pintas ke apa, Allah alam lah. Nah, lintas-pintas mati jumpa dalam bilik air. Allahumma salli ala beradik 3 beradik ke 4 beradik, 4 beradik, lebih kurang itulah. Nah, nak lari mana Allah. Kadang-kadang benda macam ni teringat anak kita, teringat cucu kita Nah, tak usah pelik dah lah kalau kata meninggal macam tu memang tempat dalam syurga Allah, sebahagian daripada pahala mati syahid akhirat. Tapi macam mana kesudahan kita pula yang kita akan bertemu? Jangan main-main tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Nah, sebab tu ulama, fuqaha, para anbiya, para mursalin, dia tak pernah minta berhenti doa untuk minta kejayaan, iaitulah minta mati dalam keadaan husnul khatimah, taufik dan hidayah. Jangan main-main tuan-tuan. Nah, alah ustaz, ke masjid, pengurusi, imam, penceramah, alah ustaz, jangan. Bal'am ibnu Ba'ura duduk zaman Nabi Allah Musa, murtad kepada Allah SWT. Jangan main-main. Nah, jangan mudah-mudah kita judge orang. Nah, tengok orang tak kena je, mula kita jatuh hukum. Jangan. Nasihat lain. Bang, cari-cari kerja pun samalah Ramadan ni. Nah, lagi Ramadan, lagi pulun pula bab dunia, 11 bulan tu tak cukup ke? Nah, masjid kita, surau kita buat iftar jami'i. Nah, tak nampak pun, tak boleh tiap-tiap hari weekdays, datanglah weekend sikit. Bukan nak makan sangat pun. Nah, nak apa? Nak raikan, nak duduk ukhuwah. Bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa family kita untuk iftar jami'i. Tak apa, bagi rasa suasana. Nah, makan macam mana? Ada setengah makan dalam talam, tak apa. Nah, ada setengah makan dalam pinggan, ada setengah dah siap bungkusan dah. Suasana nak dapat ke maghrib berjemaah. Nah, dia semayang kalau kat masjid kat surau, dan kalau semayang kat rumah lepas suku menterdarah lagi. Nah, tak cukup lagi lah, itu lagi lah. Bukan salah, tapi kalau kat masjid rasa dah pukul 7.50 tu, ya Allah kenyangnya kan. Azan kita buka kan, makan kan. Nah, makan apa yang masalahnya cukup je. Kalau kat rumah tu ini tak cukup, itu tak cukup, ini ala kat masjid surau jadi je lah. Nah, bagi apa? Sebab apa? Barakah. Tu mahal tu. Nah, nak kata Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam keadaan barakah. Subhanallah. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut, jangan sampai pergi kepada tempat tu. Apa nak? Syirik tu lah. Nah, duduk dalam bulan Ramadan, jangan sampai kita syirik. Jangan, ya Allah tuanku. Nah, minta jauh lah tuan-tuan. Nah, hari ni kalau tengok orang muda-muda aja kan, yang baru ni apa buat air kosong tu dia macam buka kedai lah, tuang air arak, tuang air putih. Nah, dia tuang air apa? Air macam air arak. Nah, lepas tu dia buat minum. Ni arak, lepas tu dia guna kalimah Allah gitu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ni beer kata dia. Jangan buat main-main tuan-tuan.
dalam hukum fiqah, benda yang haram kita qasad jadi benda yang halal, benda halal kita qasad jadi haram, benda tu jadi haram. Jangan main-main. Walau dia lepas tu video tu baru dia buat balik. Dia kata apa? Ni sebenarnya marketing je. Marketing ada batas. Jangan sampai main-mainkan agama. Tak tahulah dia tuang air Zeppel ke, air FNN tu, air Coca-Cola ke, dia buat-buat. Ni biar dia buat Bismillahirrahmanirrahim sebelum Ramadan itu. Dia pun minum. Sebab apa buat macam tu, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala ni memberi kebaikan, rezeki, nikmat, kesihatan pada kita, kita ambil mudah. Ingat dalam hukum fiqah, tuan-tuan, benda macam ni boleh bawa kepada murtad. Jangan main-main. Jangan main-main. Dia bab akidah, bab hukum hakam, dia tak boleh suka-suka. Saya saja Ustaz buat prank kat rumah saya. Kenapa pula buat prank apa? Baru ni anniversary kami, betul? Saya belilah kek Ustaz. Betul? Masalahnya beli kek? Tak adalah, saya sajalah saya tulis dekat kek tu. Abang ceraikan awak talak satu. Saya main je tuan-tuan, Ustaz. Pergi dekat rumah saya, yang happy birthday, anniversary. Ni abang tulis apa? Abang ceraikan ayang talak satu. Prank je, jatuh talak. Jangan main-main. Sebab lafaz tu lafaz yang sarah. Dia bukan lafaz kinayah. Hukum makam tu. Allah, main-main je, saya tak tahulah Ustaz. Jangan. Bab rojok, bab nikah, bab kahwin, bab akidah, bukan boleh buat main-main. Ada benda, it's okay, never mind, tak apa. Rasulullah pun buat gurau. Datang seorang wanita, ya Amirul Mukminin, ya Rasulullah, saya ni nak minta untuk kamu doakan saya untuk masuk di dalam syurga Allah SWT. Kata baginda Nabi SAW, minta maaf. Kalau kita dah hajah, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Orang tua hajah tak masuk syurga. Mana nangis orang perempuan. Ya Rasulullah, kenapa cakap macam tu Rasulullah? Rasulullah kata nanti dulu. Bila mana masuk dalam syurga Allah SWT, tidak ada wanita yang berusia. Yang paling berusia, yang paling tua, yang paling banyak umurnya 33 tahun. Kenalah situ. Ni ada pula macam ni, biar kaedah usul fiqh, orang mengajar usul fiqh. Benda yang halal kita qasad jadi haram. Qasad ni niatkan, tujukan. Walaupun perkara tu main-main, benda tu jadi haram. Katalah contoh, depan ustaz ada air putih. Selain daripada medan pengajian, bukan waktu belajar lah. Waktu belajar tak ada masalah, ustaz nak terangkan. Di luar pengajian, contohlah kalau bukan bulan Ramadan, lepas habis mengajar ke, Ustaz free tak Ustaz? Jom kita pergi minum jap. Boleh pergi minum. Ustaz pun buat gua, air Coca-Cola, biar ni, jadi betul arak. Benda yang halal qasad jadi haram, benda tu jadi haram. Tapi benda tu haram, qasad jadi halal, tetap haram juga. Mana? Benda tu biar. Ustaz, tak apa Ustaz, saya niatkan air zam-zam. Abah kau tak ada dah macam tu dah. Tak apa Ustaz, ni saya niatkan jadi air zam-zam Ustaz, biarlah Ustaz. Mudah-mudahan syifa. Tetap haram. Jadi jangan buat bergurau. Sama macam syirik. Tak ada Ustaz, saja je. Pergi tempat-tempat ni, gereja ni, buat apa? Buat apa? Mufti pun dah sebut dah. Pergi tempat-tempat macam tu atas tujuan apa? Boleh sekiranya atas jalan bid'ah. Boleh. Nak dakwah orang-orang non-muslim, nak terangkan bla bla bla. Ini pergi semua mata tengok patung, tengok sembahan orang. Untuk apa? Tak adalah Ustaz, kami nak buat, tak pernah masuk Ustaz. Untuk apa? Nak tanya dulu. Untuk apa tujuan kita? Masjid, surau, berlambak-lambak yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita tu, masjid Sendayan. Pergi ziarah surau kadang-kadang depan rumah kita pun kita tak pergi. Sibuk nak pergi tempat orang, buat apa? Kecuali atas jalan bid'ah. Ada tujuan. Ustaz, saya kalau boleh nak cuba tarik lah Ustaz. Lain. Payahlah tu. Kita yang ustaz pun kadang-kadang bukanlah tak berani misalnya. Ustaz, goyang juga nak masuk ni. Atas tujuan apa kita? Jangan main-main, takut-takut kita boleh bawa kerosakan. Sebab tu dia kata pada bulan Ramadan yang tidak diampunkan oleh Allah, iaitulah orang yang ada kelakuannya syirik, iaitulah menduakan Allah, iaitulah murtad wal'ayazubillah. Itu minta maaf. Macam mana pun, kecuali
diberikan keizinan oleh Allah, dibukakan taufik dan hidayah, 2022 contoh syirik, 2023 bertaubat kepada Allah, yes, itu Allah Ta'ala terima. Okey, ni kalau yang meninggal dalam keadaan syirik, meninggal dalam keadaan murtad, sorry lah bang. Okey, habis buku abang dah. Abadan abada, selama-lama dalam api neraka Allah. Tapi kalau 2022, oh tolong Ustaz, saya silap banyak, saya buat tattoo lah, tapi 2023 saya dah bertaubat Ustaz. Yes, yakin Allah Ta'ala terima. Satu. Yang kedua, masuk di dalam bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Nabi sebut apa? Orang yang tak diampunkan oleh Allah, orang mana? Orang yang ada problem hukuk sesama manusia. Dia hak sesama manusia. Payah. Kalau hak sesama dengan Allah, okey, boleh bangun malam, boleh minta ampun pada Allah. Hak sesama manusia, kita dah pernah zalim orang, pernah curi hak orang, pernah saya paling takut tuan-tuan. Sebab tu saya selalu pesan dengan rumah saya, kalau ada orang hutang bagi tahu. Kalau kadang-kadang kita tersalah tak ingat. Tapi itulah normally kita pada fasa akhir zaman ni, orang yang bagi hutang, dia pula segan. Orang berhutang tu buat tak tahu ya. Tak ada apa. Dia berhutang dengan mana-mana orang, tak ada apa. Steady je. Sampai tak bertegur siapa, sampai putus silat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi ada ketika itu, walaupun dibangkitkan pada malam Lailatul Qadar sekalipun, ya Allah, ampunkanlah bla 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 bla, tapi ada masalah dengan orang. Dulu jadi wakil rakyat ke, dulu jadi siapa-siapalah, ketua kampung ke apa ke, ada tak terambil hak orang dengan sengaja ataupun tak? Alhamdulillah Ustaz, tak ada, cantik clear. Tapi kalau ada, wajib kena pergi pulangkan balik. Tak boleh Ustaz, saya ambil ni lah Ustaz, sedekah lah dekat SNI ni Ustaz, Sri Kembangan ni, Surah Nurul Ikhlas ni Ustaz, saya segan lah Ustaz nak jumpa dia. Tak boleh. Sebab dia hak sesama manusia. Kalau dia dah tak ada, waris dia ada tak? Rumah dia ke, suami dia ke, anak-anak dia ada tak? Itulah Ustaz, dah cari dah. Berapa lama? Kena cari dalam tempoh 1 tahun. Cari, usaha. Tak ada dah Ustaz, dah dekat 2 tahun cari. Maka harus anggaran abang ambil duit orang tu berapa? Anggaran. Nak tahu exactly betul-betul tak dapat anggaran. Adalah Ustaz dalam 30,000, mangai 30,000 rembat duit orang. Contoh kan, 30,000 kena ambil portion 30,000, pergi mana-mana atas jalan fisabilillah. Pergi masjid, pergi surau, pergi madrasah, pergi pondok, pergi tahfiz, pergi anak yatim, ikut gilah. Okey? Pergi ambil jumlah tu, niatkan dekat situ. Tak kira lah 1 tempat ke 2 tempat ke 3 tempat. Dan sampaikan pahala kepada simpulan yang telah kita ambil hak dia tu tadi. Tak boleh kita ambil sekalipun. Dah cari dan tak kira halal je lah Ustaz. Tak boleh. Kena manfaatkan juga atas jalan fisabilillah. Sebab tu Nabi kata, duduk dalam bulan Ramadan jangan tinggal 3 mim. Jangan tinggal. Okey? Bagi seseorang manusia jangan tinggal 3 mim. Yang pertama, tapi mim ni duduk belakang. Yang pertama apa? Salam. Jaga betul-betul salam. Mana-mana kan kita pergi kan, ucapan kita ke, kalau pengurusi surau, orang datang rumah kita, mana-mana, salam. Terutama baik dalam semayang pun kena salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena suara. Tak boleh tadi. Kena suara. Semayang tarawih, semayang fardu. Salam. Apatah lagi kita jumpa orang. Mula-mula ucapan kita Assalamualaikum. Apa pun rasmi ke tak rasmi ke. Jangan selamat pagi dulu. Assalamualaikum dulu. Lepas tu selamat pagi. Kalau India apa? India bahasa Tamil Vanakkam. Betul ke? Kalau Chinese apa? Chinese. Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho pula. Tan Cheng Ho tu player bola. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Tan Cheng Hao. Kan? Apa? Lepas tu sebut mula-mula kalimah yang pertama dulu Assalamualaikum. Kerana apa? Itu tuntutan yang besar. Sebab tu Ramadan ni fasa yang paling terbaik
untuk manusia meningkatkan ibadah dia. Macam mana hebat pun kita, hebat dulu Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita melimpah ruah, tapi bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat kita saja, tak boleh jaga berjemaah ni. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Nah, berjemaah ni tuntutan besar. Kalau orang nak buat semayang tarawih, kena ingat dia kena mesti semayang fardu isyak dulu. Boleh? Masuknya tarawih bagi diri dia, bagi diri dia. Nah, dalam bulan Ramadan, dia nak solat tarawih, dia solat isyak pukul berapa? Ustaz, saya solat isyak pukul 10. Lepas pukul 10 malam tu baru masuk waktu bagi dia tarawih. Tapi isyak 8.33 Ustaz. Nah, alhamdulillah Ustaz, 8.45 tu saya semayang isyak. Clear lah tu. Kena buat isyak dahulu, baru masuk bagi waktu solat sunat tarawih. Tak boleh masuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Orang dah tarawih dah, tak apalah, semayang tarawih dulu. Tak, lepas tu kejap lagi semayang isyak. Tak boleh. Mesti kena isyak dulu. Jadi bolehlah kalau imam tu tarawih, kita ikut isyak, boleh tak? Boleh. Usalli sunatan tarawih rak'ataini imaman. Kita dekat belakang, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman. Boleh, tak ada masalah. Nah, imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Boleh. Kejap lagi lepas salam imam, kita tambah berapa yang kita tak cukup. Boleh? Tambahlah, kita je yang tahu. Nah, yang tak bolehnya apa? Beza kaifiat. Imam semayang jenazah, kita semayang isyak. Tu teruk benar lah tu. Nah, tu tak boleh tu. Sebab apa? Sebab semayang jenazah tak ada rokok, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Maka yang pertama sekali dalam ibadah kita, terutama dalam solat berjemaah kita, salam tu paling penting. Kita jumpa orang, Assalamualaikum Ustaz. Bahkan ulama sebut kalau kita nak berbaik di antara dua pihak, salam tu pertama. Jangan tanya dah makan ke belum bang, hari ni buka apa. Jangan. Sebab boleh jadi timbul keegoan. Timbul rasa, dia ni dah buat masalah dengan aku dah, takut aku nak cakap dengan dia. Contoh. Tapi kalau orang bagi salam, jangan main-main. Orang bagi salam, hukum dia sunat. Orang yang memperdengarkan salam itu tadi, maka wajib ke atasnya untuk jawab. Wajib bukan mudah-mudah. Biarlah Ustaz, saya jawab dalam hati je. Allah Ta'ala mengetahui. Tak boleh, sebab orang tu sebut dalam keadaan lafaz. Saya jawab dalam hati je Ustaz, yang penting ikhlas. Amboi. Bab ibadat ni tuan-tuan, siapa kita yang nak menilai ikhlas kita? Kadang-kadang hakikat ikhlas pun kita tak faham. Sebab tu almarhum Tuan Guru Haji Saleh kata, buat ibadat jangan tunggu ikhlas, tapi buatlah sehingga keikhlasan tu datang. Betul? Kita sini buat 20. Ada kata, lebih baik kita buat 8 je, yang penting kita ikhlas. Buat 20 tak ikhlas, amboi sedap mulut. Dia kata 20 orang tak ikhlas. Yang ikhlas kita je yang tahu. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu hakikat ikhlas tu macam mana. Jangan main-main. Macam mana hakikat ikhlas sebenar? Kita kata kita ikhlas, kita kata kita ikhlas. Apa kita faham? Ni nama kita Surah Nurul Ikhlas. Apa ikhlas? Khalis, bersih daripada segala selain daripada illallah, selain daripada Allah SWT. Ingat senang ke tuan-tuan? Nak buat satu-satu benda, ingat senang lah. Kadang-kadang sedekah ni, alamak Ustaz, ada orang kata riak Ustaz. Tak payahlah. Tak. Buat. Kerana ulama sebut buat sehingga keikhlasan tu datang. Kadang-kadang perlu itu kita tunjukkan. Terlebih-lebih lagi perlu tunjuk jika tu amanah pada orang. Orang bagi sumbangan untuk bagi gerak kerja dan sebagainya, lagi tu kena. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, pertama salam tu sangat penting. Jumpa mana-mana, kadang-kadang orang meniaga, sahabat-sahabat jiran-jiran kita, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ji, Assalamualaikum Tok. Buat. Sebab orang yang nak berbaik mula-mula adalah Assalamualaikum, lontarkan salam. Cumanya kalau kata kita ni tadi bermusafir, kita masuk pada tempat-tempat yang baru, kadang-kadang hotel, chalet, resort, homestay, maka kalau kata rumah tu tak ada penghuni, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin.
salam dan sejahtera ke atas orang soleh. Nah, tapi boleh tak nak jawab Assalamualaikum juga? Nak bagi masuk Assalamualaikum, tahu dah tak ada orang? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau ada menyaut dekat dapur tu, pandai-pandai je lah. Nah, diam je lah. Nah, sebab tu dia kata Assalamualaikum wa ala ibadillah bissalih. Dan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, tolong ulama sebut tuan-tuan, iaitulah apabila kita berada pada fasa Ramadan ni tuan-tuan, jangan lupa kita bangkit sahur. Sahur kita tu penting. Nah, walaupun sebiji tamar, nah, walaupun segelas ataupun seteguk air, jangan kita ambil ente. Saya tak kejut anak-anak saya, Ustaz. Nah, dia orang boleh tahan. Jangan kerana waktu sahur itu mustajab doa. Cukup terbaik. Nah, hari ni tuan-tuan berhajat apa? Hari ni anak-anak tuan-tuan tak bersihat lagi. Nah, isteri tuan-tuan uzur lagi. Apa benda lagi? Ada masalah. Nah, waktu tu minta. Waktu tu paling tepat. Kenapa? Kata ulama, waktu tu yang paling penting mustajab kerana nafas-nafas orang munafik tak bercampur pada pagi tu. Orang munafik paling susah nak bangun. Nah, paling susah. Sebab apa? Sebab waktu tu paling kritikal untuk bangun. Kita duduk dalam bulan Ramadan ni, manfaatkan sebaik-baiknya. Mana sahur kata, tarawih, witir. Witir kita buat dengan imam, jangan balik. Kalau kita dah ikut daripada mula, hadis riwayat Al-Imam Bukhari sebut, daripada mula kita ikut imam sampai habis, witir tu jangan tinggal. Maksudnya jangan buat seorang. Siapa yang solat daripada mula sampai habis bersama dengan imam, maka pahala ibadahnya pada malam tersebut adalah seperti mana the whole night you beribadah kepada Allah sepanjang malam. Ni kadang-kadang bila imam bertemu, as-salatu witri asabakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Witir 2 rakaat 1 salam. Oh, keluar dah. Keluar. Dah. Oh, cik, keluar tu muka bangga tu macam ulama keluar tu. Itu tertahan tu. Steady, oh cik, macam syekh. Nah, padahal dia tak tahu betapa ruginya dia tak jaga witir dengan imam sedangkan dia dah ikut daripada mula. Witir ni sembahyang dengan imam. Dia kata, Ustaz, saya kalau buat witir, Ustaz, saya pukul 4 pagi, 4:30 saya bangkit. Jadi ada orang kata, kalau dah saya sembahyang witir, dah penutup, Ustaz, tak boleh dah sembahyang tahajud pukul 4 pagi tu. Kalau nak, dia kata, kena buka balik. Tadi dah tutup pukul 10 malam, ni kena buka. Engkau ingat sepanai hidup ke apa? Nah, witir bukan penutup, witir pelengkap tamam. Jadi dalam witir kita dah buat, okey, bangun pukul 4 pagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la witra fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pukul 10 suku tadi dah buat witir Udah buat dah? Tak apa. Nah, bangun pukul apa? Pukul 4:30. Allahu Akbar. Salih sunatan taubat. Usalli sunatan hajat. Allah. Usalli sunatan tahajud. Allah. Dah. Tak perlu buat witir. Sebab pukul 10 suku, 10:30 awak dah buat witir. Faham? Tapi witir tu jangan tinggal. Kadang-kadang saya nak bertanya juga, kadang-kadang kita tak dan. Nah, tak dan. Kadang-kadang tazkirah lepas 8. Kadang-kadang tazkirah tu lepas 4. Nah, kadang-kadang tazkirah tu lepas witir. Tak dan nak tanya, kenapa yang balik witir tu? Ustaz, saya nak ambil orang rumah saya lah, Ustaz, baru lepas habis kerja. Okey. Nak buat macam mana? Ustaz, saya nak ambil anak saya bawa balik tuition, Ustaz. Okey. Kenapa witir tu semayang seorang? Nak tanya juga tu. Nah, kadang Ustaz lalu tanya jemaah, atas sebab apa awak dah ikut cantik dan witir tu sebab apa? Dia kata sebab ni lah Ustaz, kami dah kejap lagi nak bangun tahajud, semayang je lah witir dengan imam. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Yang paling akmal, paling sempurna 3 rakaat 2 salam. Nak buat 3 rakaat pun boleh, tapi jumhur kata jangan ada tahiyat awal. Boleh tak nak tahiyat awal? Boleh. Tapi jumhur kata tak mau. Nak membezakan di antara perkara tu fardu dan sunat.
Nah, saya nak buat Ustaz. Allahu Akbar, witir 3 rakaat. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Boleh. Tapi afdalnya itu tidak. Jadi witir itu tolong semayang dengan imam. Tolong pesan. Nah, kadang-kadang kita ni tersilap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita salah faham. Nah, jadi sebab tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kita witir itu tadi mestilah kita semayang dengan imam sebaiknya. Habis. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jaga salam apa dia? Jaga salam. Yang kedua, mim yang terakhir, iaitulah ta'am, jamu orang makan. Dah, jamu orang makan. Jangan sampai kita tak jamu orang makan, ta'am. Kedudukan kita. Kan? Ta'am maknanya terutama berbuka puasa. Kalau boleh. Nah, sini berapa kos biasanya? Infak untuk berbuka 1,000 ada, lebih kurang lah. Nah, kalau mampu 1,000 alhamdulillah. Kan? Tak mampu lah ustaz. Masuk dalam lampau tu bagi. Nah, ni Haji Jamlus, ni Haji Sujak, ni pengurusi, ni SU. Nah, kedudukan. Nah, saya ni tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak infak. Nah, ni kedudukan saya ni tadi nak cuba untuk buat majlis berbuka, nak puasa, nak sponsor penuh tak larat. Nah, saya pun tak mampu tapi ada sikit lah ni 200 ke 300 ringgit ke. Buat. Terutama dalam bulan Ramadan. Cari waktu berbuka dulu. Nah, itu paling penting. Berbuka dah penuh lah ustaz. Nah, saya nak buat untuk moril ustaz, tinggal moril. Boleh? Ustaz, saya nak buat sahur untuk 10 malam terakhir yang ada qiyamul lail. Boleh. Tapi ambil dulu kelebihan tentang sponsor orang berbuka. Kerana baginda Nabi SAW sebut di antara bagai-bagai orang yang jamu orang berbuka puasa, tubuh badan dia akan dijauhkan, akan dihindarkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Cubalah. Nah, nampak imam nampak belanja ke? Nah, ataupun kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kedudukan kita nampak anak yatim. Kadang-kadang surau kita pun ada buat kan. Nah, untuk anak yatim ke tahfiz, tak apalah. Teruskan. Nah, majlis iftar jami'i bersama dengan anak-anak yatim. Boleh? Nah, atau apa? Nah, pelajar-pelajar tahfiz kita jamu dia makan. Okey? Tidak ada masalah. Sebab tu yang kedua ustaz nak tekankan, tolong jaga ta'am. Nah, paling besar pahala di dalam bulan Ramadan. Nah, selain solat berjemaah, selain qiyamul lail, selain yang lain-lain, di antara kita belanja orang untuk berbuka puasa, seperti contoh ustaz buat tadi, kita infak. Nah, tak apalah kalau nampak orang dekat bazar Ramadan ke, nak belanja orang ke dan sebagainya, tak apalah. Nah, walaupun tak nafi dah. Ustaz pergi baru ni bazar Ramadan, RM50 habis, tak nampak apa barang. Nah, memang tak nafi, mahal lah. Mungkin lah bahan mentah ke apa ke, wallahualam lah. Nah, order martabak baru ni 2, RM10. Nah, roti john RM8.5. Nah, yang viral baru-baru ni dalam apa? Dalam Facebook ke apa? Nah, dia beli air. Air tu harga RM5. Nah, dia kata dengan orang tukang jual tu, tak nak air batu. Tak nak air batu kena tambah RM3. Wow, betul. Nah, maknanya RM8. Masya Allah. Wallah. Tapi takkanlah sampai naik harga macam tu kot. Nah, kita pun faham lah harga pun mahal. Tapi, tak pernah sabar lah ustaz. Nah, melampau-lampau sampai RM8 pula. La ilaha illallah, air. Nah, tak nak air batu tambah RM3. Wal'ayazubillah. Dalam media masa. Tapi tak tahulah betul ke tidak ke. Nah, cuma dia buat explanation, dia kata begitu. Nah, kita tak nafikan. Cumanya kalau kita infak, nah, ada majlis berbuka puasa dan sebagainya, itulah yang terlebih aula. 2. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mim yang perlu kita jaga, iaitulah yang paling besar, apabila kita ni tadi tuan-tuan berhubung silaturahim. Okey, kita berhubung silaturahim ni hati-hati. Kadang-kadang kita tersalah, kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita buka aib orang. Ni kita tak nak ni. Nah, bila ada daripada kalangan kita, bermudah-mudah sebarkan, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Nah, bulan Ramadan ni lagi rancak pula gosip dia pula. Nah, bulan Ramadan ni Allah, baru ni ustaz ada satu kuliah Zuhur lah. Bila hari bila hari ni hari Khamis, hari Isnin kata silap.
Ustaz buka soalan dekat jemaah kan? Ada apa-apa soalan tak? Ustaz cuba jawab lah. Nah, soalan tak ada apa. Nah, ada boleh tanya pula silaturahim pula. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz silaturahim Puteri Sarah dengan Yusuf tu, Syamsul Yusuf tu bertuah betul. Nah, macam tak ada soalan lain pula kita tanya. Nah, jadi Ustaz nak gambarkan silaturahim di antara kita. Nah, bagi jemaah, bagi AJK. Nah, mana sangat pun kita nak duduk atas muka bumi Allah ni. Nah, apa pun pangkat darjat kita, tetapi itulah sedaya upaya untuk kita ramaikan, untuk kita hidupkan, terutama malam-malam di dalam bulan Ramadan kita. Nah, ni dengan facilities, dengan seronoknya kita hari ni duduk dalam aircon dan sebagainya. Nah, selesa semayang, kan? Satu manfaat yang baik, facilities, kan? Sekarang dah dengan ceramah dah boleh duduk atas kursi hijau. Tu kursi hijau kat belakang. Nah, selesa tu, alhamdulillah. Dulu mana ada? Zaman-zaman tahun 2090-an ada? Nah, tak ada. Nah, kotlah lagi 5 tahun ke Ogawa pula ada kat belakang tu ke? Kan? Duduk relax, ustaz pun duduk Ogawa. Contoh, mana tahu? Nah, ini kita manfaatkan apabila orang bagi, orang infak, orang gunakan kekuatan kepada kita, maka kita hubungkan silaturahim melalui pendekatan kita untuk datang di dalam solat berjemaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, khulasah kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, mungkin ni Ramadan terakhir bagi kita. Nah, kita tak tahu tuan-tuan. Nah, Ramadan ujung 30 pun dan ke tak dan kita tak tahu tuan-tuan. Nah, berapa kali Allah Ta'ala bagi can pada kita dah. Nah, bagi 10 malam pertama pun macam tu, 10 terakhir pun macam tu. Nah, tak berasa ke nak rebut Lailatul Qadar tu? Nah, tak berasa ke janjian daripada Allah tu? Ni hati-hati tuan-tuan. Nah, takut Allah Ta'ala rentap nyawa kita. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak apa, cari rezeki terus. Nah, tetapi jangan lampai lupa malam hari kita tambahkan ibadat kita pada Allah. Nah, mana boleh qiyamul, mana boleh tadarus, duduk lama sikit lah masjid surau. Nah, lain tu kita dah biasa dah. Nah, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan yang rahmati Allah, banyakkan kita bersama dengan jemaah. Nah, bukanlah kata salah nak pergi buka puasa hotel ke apa, tak. Nah, tapi banyakkan masa. Kan, ini kita pergi buka puasa masjid dah. Nah, hari ni buka puasa surau lah. Nah, bawa anak-anak kita biar dia rasa roh. Nah, anak-anak kita kalau tak tahan puasa, bagi buka. Kalau dia belum balik. Nah, 6 tahun, 7 tahun, contoh. Nah, tak apalah. Tapi yang kita kena tekankan bab solat. Bab solat jangan bagi. Jangan bagi muka. Nah, anak ustaz kan, umur 6 tahun tu. Nah, kadang abang, ustaz train lah, puasa setengah hari. Nah, kalau kata nanti abang lapar, abang haus, abang bagi tahu Abi. Dan tu pula, Abi lapar lah Abi. Nah, dan tu budak biasa. Nah, bagi je dia untuk berbuka, tidak ada apa-apa masalah. Nah, bagi je untuk makan. Tetapi yang tuan-tuan kena tekan, tuan-tuan kena serius bab solat anak-anak kita. Nah, sebab baginda Rasulullah SAW kata, aku nak muru auladakum, tekankan daripada sudut solat berjemaah. Solatlah. Nah, boleh solat berjemaah lagi baik. Nah, cuma bawa anak-anak bulan Ramadan tu behave sikit. Nah, yang mana bawa anak, bawa cucu tu, tengok-tengok sikit. Nah, ustaz kena dah. Malam ketiga Ramadan, ustaz jadi imam dekat Semenyih. Ustaz tak nak bagi tahu nama tempat lah surau tu, kalau tidak tuan-tuan tahu. Nah, saya tengah sujud jadi imam. Tak tahulah, rasanya budak 5 tahun kot. Dia menyelinapnya dalam jubah aku tuan-tuan. Nah, nasib baik masa tu pakai seluar. Seluar kita biasa pakai seluar keluar ni kan. Sedap, senang. Kalau pakai kain macam Haji Sujak tu, tobat lahum aku tu. Nah, dia intai yang gota aku, masak aku tuan-tuan. Tak tahulah anak siapa, selinap bawah tu. Ya Allah, itu sebab bukan salah bawa anak-anak cucu, boleh. Tapi kalau boleh yang dah boleh behave, yang dah boleh faham, kalau nak main pun dia tahu, okey lah tu. Nah, janganlah tuan-tuan kadang-kadang mengganggu teramat. Nah, tapi tuan-tuan train solat berjemaah okey. Nah, jangan sampai dia sampai tak tahu. Nah, beza bersih kotor. Nah, ini ruangan imam dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah itu memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi ustaz rasa cukup dulu. Insya-Allah nanti ada rezeki nanti
kita sambung lagi kuliah kita, majlis ilmu kita di sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita fid dunia wal akhirah. Jadi saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung lagi kuliah kita pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'dina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.